Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Amir Ashraf Izzaduddin akan menerangkan mengenai poster kami iaitu pengeluaran padi transgenik MR219 lebih Express Gene ABP57 melalui transformasi berperantarakan agrobakterium. Okey, bagi pendahuluan, kaedah transformasi tumbuhan yang biasa banyak digunakan, yang biasa dan banyak digunakan ialah transformasi berperantarakan agrobakterium kerana kebolehan transformasi ini menghasilkan bilangan transgen yang rendah dan kebolehannya dalam memindahkan kepingan DNA yang besar. Transformasi ini sangat bergantung kepada pembentukan sistem tisu culture itu sendiri yang menjadi salah satu cabaran dalam kaedah transformasi padi. Dalam kajian ini, padi akan digunakan untuk transformasi berperantarakan agrobakterium adalah jenis MR219. Padi ini adalah kultivar padi elit yang dibangunkan oleh Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia atau MADI dan digunakan secara meluas di Malaysia. Kelemahan varieti padi ini adalah sangat sensitif terhadap beberapa tekanan persekitaran seperti kemarau dan tekanan kemasinan. Kajian terkini mensasarkan untuk mengeluarkan padi transgenik yang tahan terhadap tekanan melalui gene protein pengikat auksin ABP57 dan mengembangkan sistem transformasi yang boleh dipercayai untuk padi jenis ini. Okey, objektif kajian ini adalah teknik transformasi berperantarakan agrobakterium diaplikasikan dalam padi jenis MR219 menggunakan vektor yang membawa ABP57 secara pengekspresan berlebihan. Dan objektif kedua adalah pengoptimalan protokol transformasi dalam setiap kultivar padi untuk melihat keberkesanan kaedah transformasi ini. Bahan-bahan yang kita gunakan ialah pertama adalah benih padi itu sendiri iaitu benih padi MR219 dan keduanya adalah satu set kaset agrobakterium strain LBA 4404 yang mengandungi vektor express berlebihan pH 2GW7 ABP57 NAAS daripada Republik Korea yang telah kita gunakan. Okey, kaedah bagi kajian ini ialah pertama, kita melakukan penyediaan bahan tanaman dan explant. Yang ini kita tuai benih dari peringkat awal, iaitu benih padi MR219 di stesen MADI. Kemudiannya kita akan melakukan kaedah transformasi tumbuhan dan parameter pengoptimalan. Ini parameter yang digunakan adalah masa rendaman, tempoh kultivasi, kepekatan acetosiregen dan suhu. Kedua, selepas transformasi ini berjaya dijalankan, kita akan melakukan penyaringan tindak balas berantai polymerase iaitu PCR dan analisis RT real time PCR. Kemudiannya kita akan melaksanakan kaedah-kaedah ataupun menganalisis data-data secara statistik dan untuk kajian seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Untuk poster ini, saya akan membentangkan bahagian perbincangan dan juga bahagian hasil. Untuk bahagian perbincangan, seperti yang kita ketahui, padi jenis Indica sukar untuk ditransformasikan. Apabila kita lukakan mana-mana bahagian pada padi Indica, tempat perlukaan padi Indica tersebut akan mengeluarkan respon tindak balas yang kurang. Jadi kerana itulah transformasi sukar bagi
padi jenis Indica. Dengan teknik dan teknologi terkini, transformasi padi akan menjadi lebih mudah apabila kita mengoptimumkan beberapa faktor seperti culture tisu, penggunaan pemicu gene Vir dan pemilihan explant yang betul untuk transformasi. Di dalam kajian ini, ada beberapa faktor yang dioptimumkan dan dilihat hasilnya. So, antaranya adalah masa rendaman, tempoh kokultivasi, kepekatan acetoseringon dan juga suhu kokultivasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hasil. Di sini menunjukkan 4 graf untuk faktor yang telah dioptimumkan di dalam kajian ini. So, untuk graf yang pertama adalah masa rendaman. Masa rendaman 30 minit menunjukkan hasil transformasi yang paling cekap berbanding dengan 20 minit menunjukkan transformasi kecekapan yang paling rendah. Di sini juga membuktikan bahawa masa rendaman yang lebih lama sehingga 70 minit tidak akan memberikan transformasi yang lebih cekap. Manakala untuk transformasi untuk masa rendaman 20 minit, 50 minit, 60 minit dan 70 minit tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Yang graf yang kedua adalah untuk tempoh kokultivasi. Kecekapan transformasi yang paling tinggi adalah pada hari keempat, manakala kecekapan transformasi yang paling rendah adalah pada hari yang kedua. Untuk graf yang ketiga adalah faktor kesan kepekatan acetoseringon. Dalam rajah ini, pembentukan embrio putih adalah yang paling tinggi dengan kehadiran 200 mikromolar acetoseringon berbanding dengan semua rawatan yang lain. Untuk kepekatan acetoseringon 300 dan 400 mikromolar, dia tidak menunjukkan secara signifikan pengurangan kecekapan transformasi pada padi. Dan untuk rawatan tanpa acetoseringon menunjukkan kecekapan transformasi yang paling rendah iaitu 0.98% sahaja. Dan graf yang terakhir untuk suhu kokultivasi ada dua suhu iaitu suhu 28 Celsius dan 27 Celsius. Dan kecekapan transformasi yang paling tinggi adalah pada suhu 28 Celsius berbanding dengan suhu 27 Celsius.